disampaikan oleh Ustaz, sejak satu apa di saya jarang dapat ikut hari ini, alhamdulillah sedang berlive bersama Ustaz, insyaAllah. Jadi tanpa masa saya persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk teruskan program kita pada pagi ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nas. Iza jaa nasrullahi wal fath. Jika mana telah datang pertolongan daripada Allah dan Al-Fathu, iaitulah kemenangan, ataupun lebih khusus pembukaan kota Mekah, maka kamu akan melihat manusia itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka itu masuk, memeluk di dalam agama Allah secara beramai-ramai, afwaja ataupun berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaklah kamu bertasbih dan beristighfar. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha menerima taubat. Yang saya hormati Tuan Imam, jawatan kuasa surau, pengurusi, tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat yang telah saya bacakan daripada surah An-Nas adalah ayat yang merujuk kepada peristiwa pembukaan kota Mekah, di mana peristiwa pembukaan kota Mekah ini ataupun dia lebih dikenali sebagai Al-Fathu, yang mana Al-Fathu juga membawa makna kemenangan atau membawa makna ke pembukaan. Jadi Al-Fathu ataupun pembukaan ini dimerujuk juga kepada pembukaan-pembukaan selepas daripada pembukaan kota Mekah yang disebut sebagai Futuhat. Futuhat, pembukaan. Jadi Islam dia bukan agama penjajah. Dia daripada awal lagi disebut Al-Fathu. Nak buka tu maknanya dalam arti kata pembukaan untuk membebaskan diri, ataupun dalam arti kata lain yang kita faham hari ini sebagai kemerdekaan. Di mana kota Mekah itu dia tidak merdeka, ya? Dia tidak merdeka dalam arti kata sebenarnya. Kalau kita ambil arti kata pandangan orang-orang Quraisy, mereka mengatakan bahawa Muhammad ini adalah pemecah belah masyarakat. Dan lebih teruk daripada itu, kalau tengok kepada pemuka-pemuka Quraisy, mereka boleh buat tuduhan
kepada Nabi kita dengan mengatakan Muhammad ini lari daripada kota Mekah dan bersekongkol dengan orang-orang Madinah, dan kemudiannya menyerang dan merampas kota Mekah. Jadi perbezaan di sini ialah perbezaan penilaian, yang mana penilaian ini berbeza disebabkan pegangan ataupun akidah. Oleh kerana pegangan akidah orang-orang Quraisy di Mekah itu adalah asabiyah, qaumiyah, yang merujuk kepada agama mereka yang mereka selewengkan daripada Nabi Allah Ibrahim. Sudah tentulah mereka memandang perbuatan ataupun usaha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sebagai bertentangan dengan agama mereka, dengan budaya mereka, dengan adat resam mereka. Sebab itulah kita ni di tanah Melayu ni, di Malaysia ni, kita dah ada satu pegangan kita, dan tiba-tiba orang luar datang nak atur tadbir kita, nak jadi penasihat kita dan sebagainya, kutip cukai, kita tak setujulah. Dan lebih-lebih lagi kita telah memegang satu pegangan yang kuat, ia telah merujuk kepada akidah Islam kita itu sendiri. Dan kalau kita timbang mengikut neraca agama, neraca Islam, akidah yang kita pegang itu adalah akidah yang soreh, yang soleh, yang betul, kan? Jadi di sini dalam keadaan mereka memegang akidah yang tak betul pun mereka akan mempertahankan negara mereka, apatah lagi mereka memegang satu pegangan yang betul, sudah tentulah mereka akan mempertahankan negara mereka. Jadi persoalan di sini di antara puak-puak musyrik di Mekah itu dengan Rasulullah SAW, siapakah di antara mereka yang nak membebaskan negara mereka? Dalam erti kata yang sebenarnya. Untuk memahami pembebasan negara dalam erti kata yang sebenarnya, kita lihat kepada kata-kata di antaranya ialah daripada siapa? Daripada Umar bin Al-Khattab, yang mana Umar mengatakan bahawa kami ini adalah satu kaum yang Allah memberikan kemenangan, kegemilangan dengan Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah satu kaum, yang mana kata-kata ini diucapkan oleh Sayyidina Umar ketika beliau masuk ke kota Baitul Maqdis untuk menerima kunci penyerahan kota Baitul Maqdis daripada padri Nasrani, dan mengingatkan orang-orang Islam dalam satu khutbahnya yang masyhur, kita ni dengar baik-baik, kita ni yang boleh menyebabkan kita boleh melakukan pembukaan Baitul Maqdis ini, kita kenapa? Sebab kita pegang Islam tu. Satu kaum yang Allah berikan kemuliaan, kemenangan melalui Islam. Sedangkan pegangan sebelum daripada ini tidaklah dikatakan Islam. Walaupun ada sebahagian daripada penduduk kota Mekah itu memegang agama Al-Hanif, yang tidak memegang ataupun tidak menyembah berhala, tetapi Hanif ini ataupun warisan daripada agama Nabi Ibrahim ini, dia tidak menjadi satu suara majoriti ataupun tidak menguasai pentadbiran kota Mekah. Yang mana pentadbiran kota Mekah itu ditadbir oleh kabilah-kabilah yang mempunyai pegangan kepada penyembahan berhala, iaitu mensyirikkan agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Nampak? Jadi yang mengubah kita ni, orang-orang Arab ni yang boleh membebaskan kota Baitul Maqdis ini adalah Islam. Famahma nabtaghil 'izza bighairi ma 'azzana Allah azallana Allah. Maka barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai asas perjuangan mereka, asas mereka untuk membebaskan negara mereka, maka elok-elok kita di Tuhan dah bagi kemenangan melalui Islam, Allah akan hina kita. Jadi maknanya siapa yang meninggalkan Islam, nak cari ideologi lain, ajaran lain, akidah lain, Allah akan hina. Walaupun kita ni mengatakan bahawa ideologi ni bagus, ideologi ni boleh menyatu padukan kita dan sebagainya, tetapi kalau kita tolak Islam, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Sekiranya kamu berpaling dalam surah Muhammad daripada berjuang, nescaya Allah akan ganti dengan satu kaum yang lain, dan mereka itu tidak jadi macam kamu. Jadi mana yang duduk pegang kuasa dan sebagainya, dia akan berubah. Kalau dia meninggalkan tanggungjawab, Allah akan hina dia.
Kerana apa? Asas kepada perjuangan Islam merupakan asas yang sangat penting di dalam memberikan makna kepada kemerdekaan. Sebab itulah apabila pegangan Islam ini kuat, kukuh, akidahnya kukuh, maka orang-orang Islam memegang satu satu pegangan yang boleh menyebabkan mereka ini melakukan pembukaan kota-kota. Dan pembukaan ini bukan penjajahan. Sebab itulah kita tengok bagaimana Sayyidina Umar dia tidak beri tanah-tanah ini sebagai harta rampasan kepada askar yang berperang. Maknanya kalau pergi perang, rampas harta orang, walaupun dalam peperangan tu boleh rampas harta. Yalah, rampas harta lah. Kalau kita kalah, harta kita kena rampas. Kalau menang, kita rampas harta orang. Tak, keduk tinggal macam tu je senjata tu. Biar tak boleh ni, tak boleh mencuri ni. Perang, tengok elok dia, kata, jangan mencuri. Perang. Apa benda pula ni? Ini baik tak kena tempat ni. Tak, perang mesti rampas lah. Kan, rampas senjata dia letak, amankan dia, kan. Ada biskut ke benda ke makan, kan, biskut perang tu. Wa maghanim katsiratan ya'khuzunaha dalam surah Al-Fas. Yang Allah janjikan di mana terdapatnya harta rampasan perang, maghanim, ghanimah yang banyak yang kamu akan dapat. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam perang Hunain itu ada berlaku clash di kalangan orang Islam. Bila harta rampasan perang banyak, mereka pakat nak berebut harta. Sedangkan Nabi beritahu, kamu ni boleh bawa balik aku sebagai Nabi kamu, tetapi kamu ni lebih suka bawa balik sampah dunia. Nabi sifatkan maghanim ini, ghanimah ini sampah dunia. Tetapi bagi orang yang berperang untuk merebut harta rampasan perang, itulah benda yang menjadi keutamaan. Ataupun dalam arti kata lain, mereka berperang ini, mereka berjihad ini, mereka melancarkan perjuangan untuk membebaskan negara, mereka berebut nak jadi ketua. Jadi ketua, lepas merdeka jadi ketua. Ini pun satu penyakit juga. Tak, dia merujuk kepada berebutnya orang Islam selepas daripada kemenangan. Tetapi bagi mereka yang betul-betul faham tentang erti kemerdekaan ini, sebagaimana Rubai bin Amir mengatakan bahawa kita ini dibangkitkan oleh Allah, kami dibangkitkan oleh Allah. Ketika mana dia menjawab pertanyaan panglima perang Parsi ketika itu, Rostom, dia mengatakan bahawa Allah yang membangkitkan kami, linukhrija man syaa, yang mana Allah yang membangkitkan kami ini untuk Allah merdekakan, keluarkan daripada apa? Min ibadatil ibad, daripada penyembahan sesama manusia. Inilah yang dikatakan sebagai penindasan, penjajahan, menindas manusia. Islam dia tidak tindas manusia, dia tidak rampas harta rampasan berperang tu. Sebab tu Sayyidina Umar tu dia bagi balik tanah-tanah yang dirampas itu kepada Baitul Mal, ataupun hasil kutipan kepada Baitul Mal, dan diberi kemudiannya di dalam Islam allowance kepada tentera yang berperang untuk menggantikan habuan yang mereka dapat daripada harta rampasan perang, yang menyebabkan apa? Orang akan melihat bahawa orang Islam ni berperang untuk rampas harta orang. Nampak? Tetapi Mak Salih datang kita ni, dia pergi rampas. Di India banyak dia rampas. Ketika mana kerajaan India dipimpin oleh kerajaan Mughal, kerajaan Islam, satu kerajaan yang berjaya di India, yang kaya. Nak tahu kaya tak kaya, tengok Taj Mahal lah. Tengok Taj Mahal tu, bangunan yang besar, yang itu kubur baru. Taj Mahal ni bukan tempat duduk orang, kubur, letak kubur dalam tu. Istana tempat lain. Shah Jahan duduk bersandar daripada tingkap istana dia, tengok kubur isteri dia melalui bangunan yang besar. Kan? Maknanya hebat, harta tu banyak. Dan apabila jatuhnya kerajaan Mughal di India pada abad yang ke-19, abad yang ke-18, ke-19 lebih kurang begitu, maka British bawa balik habis harta benda. Itu di India, tempat kita. Cuba kita tengok benda hak dia tak bawa balik daripada dulu. Sekarang ni tak nampak dah. Apa dia, biji timah, mana kapal korek, tak ada dah habis licin. Dan ketika itu timah menjadi satu barang keperluan, yang menyebabkan ekonomi dunia ataupun ekonomi mereka yang ada timah dan juga getah ketika itu. Sekarang ni getah merodoh lah tak? Kelapa sawit dah pula, merasa mahal, lepas tu jatuh lah pula. Zaman dulu, zaman-zaman dulu emas, yang menyebabkan berlakunya
penentangan pembesar-pembesar khususnya di Pahang, sebab mereka nak mencari emas. Mereka nak cari emas. Dan sebelum daripada itu, kalau kita tengok kepada sejarah, sebelum daripada itu, orang yang membuka port yang datang ke sini ni, bukan nak cari rempah ni secondary. Nombor 2, nombor 3, dia nak cari apa dia? Asas Rasul Mal. Asas itu, iaitulah antaranya emas. Dengan ada emas mereka boleh menggerakkan ekonomi, sebab emas ni adalah asas kepada mata wang. Hari ni je yang kita pergi sandarkan nilai kita pada kertas ni, dengan kita menggantikan emas. Tetapi emas ni yang menyebabkan sumber orang berekonomi. Tak, orang nak trade dan sebagainya mesti ada emas. Dia disandarkan kepada nilai emas. Sebab itulah pembukaan kota-kota di alam Melayu ini disandarkan kepada emas. Yang disebut sebagai Swarna bumi, yang mana semenanjung emas. Disebut, kalau tak silap saya, rujukan saya mungkin saya pun tak ingat dalam peta Ptolemy disebut juga kawasan di tanah Melayu ni yang kaya dengan emas. Pada awal selepas daripada abad Masihi, lebih kurang macam itulah, 100 tahun 50 tahun selepas Masihi, kita ni telah disebut. Sebab itulah dalam satu, tuan-tuan kalau pergi ke Kelantan tu ada satu tempat dekat dengan pasir, banyak sangat pasir Kelantan ni. Pasir emas, pasir ho, pasir putih, pasir belaka. Dekat dengan bukan pasir, tanah. Tanah pula, dari habis pasir, keruk pasir, tinggal ada tanah. Pasir dah habis, tanah pula. Tanah merah tu, dekat Jeli tu, dia ada satu tempat namanya Soko. Sebut elok, apa dia? Soko. Jangan Soko tu tak betul. Macam orang sebut Gaal kan. Kampung Gal. Panjang pula Gal. Bukan sebut gitu, Ga'a tu, Kelantan. Dia Kelantan ni dia ada sabdu banyak. Sabdu. Meweh kata. Jadi maknanya benda yang dia kena sabdukan baru bunyi. Betul, Kelantan. Jadi tempat tu banyak emas. Satu bukit tu saya pergi tempat tu dan kita jumpa artifak. Banyak emas dalam tu. Dan ada dipercayai ada satu patung di dalam tu, patung naga tapi duduk dekat dasar sungai, mungkin telah ditimbus. Sebab sungai tu aliran dia mungkin lari dan sebagainya lah. Patung yang dipercayai sama dengan yang ada dekat Kamboja tu, dekat dengan Khmer tu, apa nama tu? Yang Angkor Wat ke? Tu. Tapi benda ni tak bising lagi lah. Kawasan-kawasan yang mempunyai emas, yang mana British datang hangkut emas kita bawa balik. Ini yang menyebabkan penentang-penentang khusus negeri Pahang tu lawan tu. Kan, sebab nak jaga harta, sebab ihyaul mawad, menghidupkan bumi. Itu prinsip yang dipakai oleh Abdul Rahman Limbong ketika dia ni ambil lesen peguam lawan dekat pejabat tanah, penjajah-penjajah Inggeris, yang mana Inggeris mengenakan undang-undang siapa nak buka hutan, tanah, mesti bayar cukai kepada Inggeris. Kita kan ada satu sistem. Tak, orang Islam kan, zakat, kharaj, cukai tanah dan sebagainya, cukai harta benda kita ambil daripada hasil bumi, yang mana kita duduk kat situ, kawasan tu, kita keluarkan harta benda dan kita keluarkan zakat. Zakat itu terpulang kepada masyarakat berada di sekitar. Apa benda pula pergi bagi orang datang daripada luar ni? Tapi bagi orang bodoh, minta maaf lah, rakam lah pula kan. Sebut bodoh ni kan, orang duduk kat yang tu, puas kita nak menjawabnya. Ustaz ni kata orang bodoh. Kita tak dengar cerita habis. Bagi orang yang tidak bodoh, bagi orang yang tidak cerdik, maknanya bodoh lah. Sebut bodoh payah. Bagi orang yang tidak cerdik, mereka katakan apa benda yang duk berlawan beria ni, elok lah tu British datang baru undang-undang baru. Tak? Undang-undang baru yang lebih sistematik. Kan, nak nasihat, nak jadi residen penasihat, apa masalahnya nasihat, kita terima nasihat. Dia tak tahu dari segi peristiwa sejarah sebelum daripada itu, siapa yang tak boleh menerima nasihat akan dinasihatkan berhenti. Sebab itu ada raja dalam sejarahnya, rejuklah, sebab dah rakam ni, yang terpaksa berhenti pencen jadi raja. Dia driver taksi pun ada, saya tak nak sebut lah, cari sendiri. Sebab tak bersetuju, tak boleh kerjasama. Dia ada dignity dia, yang itu dia pegang. Bagi yang lain pula, dia kata kalau tak ada orang pegang raja ni, orang lain pegang lebih teruk daripada aku, baik aku pegang. Betul juga.
Betul tak? Kita tak nak ngata korang, tapi macam itulah dia punya ijtihad dia. Sebab itu ada raja-raja yang memang begitu bermain mata dengan pejuang-pejuang kemerdekaan walaupun mereka daripada haluan kiri. Baru ni saya buat satu penyelidikan dekat Jerantuk tu, dekat kawasan sekitar Kampung Mak Kilau tu, di mana perjuangan yang meneruskan atau pemberontakan so-called atau penentangan kepada Inggeris pada tahun 1950-an, 47 lebih kurang macam itu, yang mana mereka ini yang ramai di antara mereka itu daripada kalangan golongan-golongan pejuang kemerdekaan berhaluan kiri, daripada API, daripada AWAS, Angkatan Wanita Sedar, Angkatan Pemuda Insaf. Nampak? API itu dia berselindung di sebalik Angkatan Pemuda Insaf, tetapi sesama dia kata API ini adalah angkatan penentangan kepada Inggeris. Jangan main. Dia berselindung macam itulah. Itu makna dia. Yang mana mereka ini ditangkap. Almost satu kampung tertangkap. Nanti saya terbitkan dia punya writing up itu, masuk dalam jurnal, tuan baca lah. Yang ini public ni kita cakap umum je lah. Ini saya akan sebut detail sebab kita ada sandaran dia, rujukan orang tua. Ditangkap ke Tanjung Berwas, Perak, letak dekat situ. Nampak? Mereka ditangkap di situ, letak kat situ. Dan mereka ini dianggap sebagai komunis, sedangkan mereka bukan komunis. Memanglah ketika itu mereka melakukan pemberontakan dan memang ada hubungan baik dengan komunis, sebab komunis juga khususnya di kalangan orang Cina, dan tak semua orang Cina komunis. Kena ingat tu. Sebab ideologi komunis adalah satu ideologi yang mana mereka melakukan penentangan yang menyebabkan akhirnya mereka ini ditangkap, dibawa ke Berwas, dan mereka ini melakukan satu penentangan kepada British. Dan ada di antara mereka yang dibunuh. Kerana mereka membunuh. Mereka tidak membunuh orang Melayu. Dalam interview tu mereka tak bunuh orang Melayu. Mereka tidak membunuh askar terdiri dari kalangan orang Melayu. Saya kata tadi bahawa dia ada di antara sultan yang terpaksa bermain mata sebab tangan terikat oleh Inggeris. Saya sebut di sini. Ada hasil interview saya itulah. Sultan Abu Bakar almarhum, Sultan Pahang, pernah datang melawat rakyat dia sebanyak 2 kali. Maknanya bukan calang-calang kot Sultan. Ketika itu British marah kepada puak-puak yang melawan ini, tapi Sultan pergi datang. Maknanya separuh daripada hati Sultan tu kepada rakyat dia yang menentang. Sebab itu dalam penentangan Pahang, kalau tuan baca balik sejarah dia, Tok Bahaman ini dia secara senyap-senyap berjumpa dengan Sultan Ahmad, dan Sultan Ahmad reda, tapi dia tak boleh nak buat apa. Jangan kita nak marah ke raja yang teruk sangat, kata raja itulah inilah apa benda lah. Kita kena tengok je keadaan raja. Bagi raja yang rasa-rasa dia memang tak ada masalah, dia boleh buat lah. Bagi raja yang rasa dia kata kalau dia give up dia punya jawatan, dia orang lain pula akan naik jadi raja. Kaedah fiqahnya mana? Mungkin raja itu berpandangan bahawa dia memilih mudarat yang lebih kecil. Dia duduk dekat situ, tapi dia menunjukkan perjuangan dia, dan dia insist British, dan dia meminta kemerdekaan kepada British. Dia bekerjasama. Ini yang dikatakan golongan kanan. Sebab itu kita kena faham sejarah, jangan duk marah kepada raja-raja, kepada mereka yang yang berjuang melalui jalan damai. Saya bacakan ayat daripada suratul Hadid ayat ke-10. La yastawi minkum, tidak sama di kalangan kamu, man anfaqa, siapa yang memberikan ataupun membelanjakan harta benda mereka min qablil fath, sebelum daripada pembukaan kota Mekah, al-fath, wa qatala, dan mereka itu berperang. Tak sama, ingat tak sama dari segi apa? Ini ayat ni kita pakai untuk menyukat kemerdekaan kita. Jangan Islam ni satu agama yang tak reti benda, duduk cerita pasal berzikir je. Ini dilalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca balik ayat yang disebutkan, kata-kata Ubay bin Abi. Kami adalah satu kaum yang Allah bangkitkan untuk membebaskan daripada penyembahan sesama manusia ni, dan juga daripada apa? Bebaskan apa? Min jailil adyan ila adlil Islam.
daripada kejahatan agama-agama kepada keadilan Islam. Agama-agama sama ada agama yang samawi yang diselewengkan ataupun agama ciptaan akal manusia berbentuk ideologi dan sebagainya, dia tidak adil kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya, daripada kesempitan hidup dunia, ila si'atid dunya wal akhirah, kepada keluasan hidup dunia dan akhirat. Bila merdeka ni kita sendiri yang boleh tentukan kebebasan kita tak? Sempit kita ni jadi terang. Mana tadi saya terlupa dah. Babas dah. Berkaitan dengan bagaimana Sultan berbuat demikian. Kan? Maknanya mereka ada tu. Ayat yang saya baca tidak sama dari segi apa? Walaupun mereka itu daripada kalangan kamu ni, mereka yang membelanjakan harta, mereka yang berjihad sebelum daripada pembukaan kota Makkah. Ulaika a'zamu darajatan, mereka itulah lebih tinggi darjat dia. Darjat dia tak? Minal lazina anfaqu, daripada mereka yang berinfak juga. Min qablu, selepas daripada kota Makkah. Wa qatala, dan mereka itu mereka itu berjihad. Aqatalu, dan mereka itu berjihad. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan setiap daripada mereka yang berjihad sebelum daripada sebelum daripada pembukaan kota Mekah dan selepas daripada pembukaan kota Mekah itu, kedua-duanya Tuhan janjikan kebaikan. Kerana apa? Allah tahu, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu lebih detail pengetahuannya dengan apa yang kamu buat. Maknanya Allah boleh berikan darjat bagi mereka yang berhijrah teruk-teruk zaman tak ada orang, berhijrah bersama Nabi, besar pahala dia dan besar darjat dia daripada orang yang masuk ujung-ujung. Kan? Masuk Islam, terimalah masuk Islam tu. Kebaikan, adalah kebaikan. Ada kebaikan kepada Abu Sufyan, dia masuk Islam bila dah nak Nabi masuk kota Mekah. Khalid bin Al-Walid, sebelum Nabi masuk kota Mekah, dia masuk Islam dulu. Tapi hak selepas daripada masuk kota Mekah ni, lepas merdeka ni, dapat jawatan dan sebagainya, terima juga, baik juga darjat. Di sisi Allah, di sisi manusia memang yang tukang terima kemerdekaan lah nak jadi Perdana Menterinya. Betul tak? Ketentuan tak boleh break. Kan kata ketentuan bodoh pula. Tak, kita bercakap Nabi ada sandaran dia, asas dia Quran lah. Dan Quran ni bukan saja-saja dicipta, dia melalui satu proses penurunan yang berbetulan dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita jadikan sebagai ibrah, iktibar, sebagaimana berlaku kepada cerita-cerita para nabi dahulu yang Allah turun sebagai pengajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pengajaran kepada kita. Maka nalakum fi qasasihim laqad kana lakum fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah para nabi itu, mereka itu merupakan satu ibrah bagi orang yang berakal. Maka hadisan yuftara, bukanlah ianya satu cerita yang direka-reka. Reka-reka bukan duduk termenung buat novel apa semua, tak. Dia kena base kepada true story. Sebab itu cerita Mak Kilau ni boleh jejak 90 juta sebab orang nak tengok sejauh mana betul tak betul cerita ni. Sebab dia base kepada inspired by the true story, walaupun tak semuanya betul dalam tu. Dah jadi cerita memanglah macam tu, kan. Mestilah ada dia punya kompu fanda tu keluar, kan. Mak Kilau bersilat macam tu ke? Tidak. Tetapi bersilat lawan tu taklah lawan lah. Dia mesti ada exaggeration, ada penambahan, kan. Dua yang Spiderman, Superman tu lagi tak terpakai, tapi orang tengok semacam je. Tiap-tiap kali keluar penuh panggung tengok Superman pakai seluar dalam keluar tu. Tengok semacam juga. Sebab dah jadi ikon, kan, jadi hero yang diada-adakan. Itu diada-adakan oleh mereka. Benda tak ada, tapi kita tengok semacam. Nak kata bengong tak bengong kita ni,
Tak, sebab kata hiburan. Jadi filem ni bila dah masuk dalam hiburan, dia adalah unsur hiburan begitu. Cumanya kita nak bawa balik kepada bulan kemerdekaan kita ini. Ingat, kedua-duanya ada kebaikan. Walaupun ada orang menyamakan bahawa kita tak pure merdeka, negara kita tidak ada maruah, tak sebagaimana Indonesia. Maruah macam mana maruah ni? Indonesia ni, mereka melalui satu liku perjalanan yang lebih dahsyat kepada kita, dengan sebab berbetulan Belanda itu lebih ganas berbanding dengan Inggeris. Inggeris ni lebih subtle, Belanda lebih ganas, dan mereka tu berebut. Berebut. Mompak lah berebut. Sama-sama dia, lepas mompak dia berebut pula. Macam cerita Piramli lah tak? Mompak sekali, lepas tu masuk gua nak bagi tu, dia kena ada perjanjian. Sebab itulah mereka buat perjanjian di kalangan penjajah, draw the line, di antara perjanjian yang ditandatangani oleh Belanda dengan Inggeris 1824. Sebab itu rintitan tahun ni kita kena faham. 1824 Inggeris, Belanda buat perjanjian, kita tukar Bencoolen, di Palembang dengan Betawi kita tukar, dengan Singapura, dengan Melaka kita tukar. Sebab nak pastikan kawasan ni satu untuk kau, satu untuk aku, dua untuk kau, dua untuk aku. Macam tu je. Dia draw 1824. Lepas tu 1821 ini berlaku yang saya sebut ke dulu? Tak sebut dalam kuliah ni? Tak sebut. Penentangan ataupun perjuangan orang-orang Kedah terhadap Siam. Sebut kan? Tak sebut? Kat mana aku sebut tahu? Saya ingat dah. Banyak sangat dah. Rasa macam sebut je, tak sedap aku sebut banyak kali ni kan. Tapi kena sebut sejarah ni, kalau tak sebut hilang gitu je. Tak? Sebab tu orang rumah kita ni suruh sebut semua nama dia tu. Sebut tak ada masalah kan. Dia takut kita lupa. Kita sebut hak satu lagi, dia marah. Dia marah. Jadi barang-barang sebut ni memang kena sebut semua, bagi dia segar. Kelantan kata segar angin. Segar angin. Betul? Mana tadi? Jadi penentangan terhadap Kedah. Kedah lawan Siam. Kita tengok Kedah ni dia bagi antara perjanjian kepada 1817, 8 lebih tu yang Francis Light apa semua tu kan, dengan ingatan sekurang-kurangnya British boleh tolong dia lawan Siam. 1821, 1841, 20 tahun. Ingat Perang Pahang ni berlaku 1888 lah mula, bukan 1891. Maknanya orang di situ tahu perkembangan sejarah yang berlaku di Kedah. Kenapa? Sebab mereka hantar tentera untuk menolong Sultan Kedah lawan Tengku Kudin lawan Siam. Yang pergi berperang ni bukan orang biasa-biasa. Antaranya apa tu? Abdul Samad Al-Falembani yang tulis kitab Sairus Salikin tu. Kitab ada? Kita duduk pegang honggai kitab tu je. Cerita dia macam mana? Dia mati di Hanyai, tak silap. Kepala dia penggal sebab tolong Sultan Kedah. Dan hampir berjaya mereka menghalau. Mereka dah keluarkan Sultan Siam. Dia perang panjang. Akhirnya Siam ni dibantu oleh British belok. Jatuhlah kota Kuala Muda. Pergilah, dah pencen ni pun duduk relax sini. Pergi kota Kuala Muda tu makan laksa Kuala Muda kan. Relax kat situ. Ni kota Kuala Muda besar. Ribu mati dekat situ. Ditanam dalam kota tu. Dia mempertahankan kota tu 3 bulan baru jatuh. Inggeris serang kot laut, British serang kot darat dengan 3,000 ekor gajah bersama 7,000 tentera. Kita tak ada dalam kepala tu. Tapi bagi orang di Pahang, di Selangor yang pernah hantar tentera pada tahun 1888, bila nak masuk British ni, bawa dari sini, takkan dia tak reti sejarah yang berlaku tak sampai 100 tahun. Mereka mesti belajar. Ini nak datang lagi tempat aku dah lah pergi duduk belok dengan Siam. Ni datang lagi ni. Mereka bukan tak cerdik. Betul tak? Mereka tahu sebab mereka yang pergi hantar tentera ni. Dan dalam sejarah peperangan itu menunjukkan bahawa ramai orang-orang daripada Pahang, daripada Johor, daripada mana-mana ni, saya kata
Apa ni, Abu Samad, Syekh Abu Samad Al-Palimbangi ni daripada Palembang tu. Palembang, Sumatera, tak jauh, boleh pergi. Nak membebaskan kota Kuala Muda. Sebab itulah ulama yang ke depan dalam menuntut kemerdekaan ni. Sebab apa? Sebab mereka tu di-inspire. Mereka orang kata, mereka menumpang semangat, mereka faham tentang Islam aja. Sebab itu center kepada kemerdekaan ini di Mekah. Dan orang Mekah ini dia ada tarikat Samaniyah, tak silap saya ingat. Tak ingat. Yang mana tarikat ini berkembang, dan orang tarikat ni yang pergi lawan penjajah ni. Kita ni duk pakai tarikat, duk ingat kita nak naik makam ni. Makam ni lepas tu masuk dalam gua. Orang dulu pakai tarikat pergi lawan penjajah. Kan? Itu nampak dah dulu. Ini betul Palembang. Sebab itulah daripada tahun ini kita melihat bagaimana orang dia faham. British datang ni nak buat honor lagi, sebab itu dia lawan. Dia mulakan penentangan, tapi tak semua yang lawan. Sebab itu saya katakan bagaimana tadi, Sultan Abu Bakar ni 2 kali pergi tengok. Dan ada cerita, ada seorang, ini cerita lah, saya tak tahu betul tak betul, cerita atas cerita, daripada orang yang ditawan, yang ditahan itu, mereka dalam tu merdeka. Mereka tak takut sebab mereka ada tahanan politik. 1940 berapa tu? 47 lebih kurang, 48 darurat kan. Ni dia draw line 1824 kan. 1917 16. British dengan Perancis. Sykes-Picot menteri luar dia. Dua-dua menteri luar ni buat satu perjanjian. Sebelum ni mereka buat perjanjian dengan Sharif Hussein untuk jatuhkan kerajaan Uthmaniyah Turki. Lepas jatuh nanti kamu pula jadi khalifah. Tapi pada masa yang sama mereka buat satu perjanjian rahsia, Sykes-Picot menteri luar British dengan Inggeris ni, untuk bahagikan kawasan. Dah menang kita bahagi, mu ambil bahagian ni, aku ambil bahagian ni. Tak nampak? Sebab tu kita kena belajar daripada sejarah. Menipu tak habis-habis, takkan kita nak percaya lagi. Nampak tak? Kan? Sebab itu dalam kedudukan tu mereka berjaga-jaga. Sebab itulah almarhum Tun Dr. Ismail dalam satu tulisan dia mengatakan bahawa kita kena mengambil kira ataupun memberikan pengiktirafan bagi mereka yang berjuang untuk kemerdekaan, walaupun mereka itu daripada golongan kiri, tetapi dah lepas merdeka duduk join komunis lagi. Ni apa cerita? Faham tak? Komunis lagi, duduk komunis lagi bertembak. Itu dah lain. Kita dah merdeka, kita tentukanlah, walaupun di sana sini terdapat loophole ataupun lubang-lubang yang kita kena isi, kita kena isilah. Tetapi kita melakukan pemberontakan pada negeri yang dah merdeka, walaupun merdeka itu tidaklah sepenuhnya sebagaimana yang diinginkan, yang dikatakan merdeka separuh masa oleh Dato' On. Bukan lain, dia sendiri beritahu. Sebab tak dapat hasrat kita tu sebenarnya. Mana British masih lagi jajah melalui pemikiran, dia takkan lepas. Sebab itulah kok mana pun, paling-paling busuk pun kita terpaksa main sukan Commonwealth. Walaupun kita nampak main sukan tu kita duduk berebut nak menang emas lah, sasar berapa 6 pingat emas, dapat 7. Sukalah. Sejarah macam mana sejarah? Tak fikirlah sejarah tu, duk fikir hunggai pingat emas je. Sebab apa? Generasi Y2K. Tak ingat dah sejarah. Tak tahu. Bukanlah kita nak berdendam dengan orang dengan sebab sejarah, tetapi kita kena tahu sejarah kita. Dan orang yang nak menguasai kita ni, dia tak mahu kita ni tahu sejarah kita. Tak? Dia tak mahu kita tahu sejarah kita sendiri. Sebab kalau kita tahu sejarah kita, kita tahu jati diri kita dan kita tahu sejarah dia. Sebab itu kena ada semangat sikit, sekurang-kurangnya jadi macam Pak Ma'on. Dia baca buku sejarah. Kita ni Pak Ma'on pun tak, apa pun tak. Tuan-tuan okeylah, kita ni umum kepada khusus kepada mereka yang tak jadi macam Pak Ma'on lah. Kena jadi macam Pak Ma'on, tapi isi kandungan tu kena berhati-hatilah, jangan letak hak tu. Letak benda yang sebenarnya lah. Tapi kalau letak benda sebenar duk main tahun ni, tinggal lama buku sejarah tu.
Tak? Tak seronok. Bagus juga Piramli buat filem tu, semua kita fikir. Buku sejarah ni berat, tapi kalau letak benda macam ni, buku sejarah jadi benda yang kita suka. Carilah benda lain nak bagi kita suka sejarah ni. Sekarang ni orang tak buat dah main tahun tu. Sebab itulah Al-Quran ni dia mengajar sejarah, dia tak letak tahun. Kalau letak tahun puas pula kita ngapai tahun. Tahun ni kamu fikir sendiri. Sebab benda ni fakta, hakikat. Bila dia berlaku, carilah sendiri tahun tu bila. Sebab itu bila kita tengok kepada perjuangan kemerdekaan kita boleh cerita pasal tahun tu kan. Pak. Bagaimana mereka duduk paraid negeri kita. Tahun sekian. Mereka buat perjanjian. Dan lepas sebab tu benda ni terperinci. Sebab tu bila kita tengok dari sudut lanskap framework sejarah yang lengkap, kita nampak mereka ni akan menjajah kita melalui cara yang nampak kita tak nak sata. Perjanjian, tipu. Lawan British. British lawan. British sediakan kapal perang. Ini yang kata menyebabkan Kedah kalah ni, sebab British belot. Saat hari dia belot. Sebab dia lebih mudah. Kalau ada musuh, kita apa dia? Kita akan berkawan dengan musuh kepada musuh kita. Tak? Kalau kita berkelahi dengan musuh, kita akan berkawan dengan musuh kepada musuh kita. Betul lah tu. Betul. Cerdik lah tu. Kau kata tak cerdik. Berita dia kerana apa? Sebab ilmu. Sebab itu dia ada institusi Orientalism. Dia mengkaji tentang bagaimana orang Timur ni berfikir, apa sumber dia. Sebab itu mereka melancarkan Al-Ghazwatul Fikri, perang pemikiran. Jangan bagi mereka ini pegang agama. Sebab itulah Snoek Haggronje penasihat kepada kerajaan Belanda ini yang menyamar jadi orang Islam, tukar nama dia Abdul Ghafur, pergi ke Mekah, dan dia mengatakan bahawa Mekah adalah pusat kebangkitan. Sebab itu yang ramai pergi Mekah, antaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan balik tubuhkan Muhammadiyah, walaupun tak belaga angin dengan NU dan sebagainya, tetapi nak ceritakan bahawa sumber mereka bangkit untuk membebaskan negara mereka adalah daripada Mekah. Sebab itu dia mengatakan bahawa ibadat haji ni, kalau sekadar nak panggil pergi haji ambil title saja, duduk syok dengan Kaabah tu, balik lepas tu jadi haji bakhir, marah ke orang kalau orang tak panggil dia haji, tak jadi apa. Tapi kalau dia bawa balik daripada Mekah itu, dari sudut kesatuan politik, kita berada dalam keadaan bahaya. Dia tulis surat kepada kerajaan Belanda. Dan memang Mekah ni menjadi pusat kebangkitan. Pada ketika itu orang yang belajar di Mekah, Fatani, jadi Fatani dan sebagainya, Syekh Ahmad Daud Fatani, termasuk juga Abdul Rahman Limbong yang belajar di Mekah. Dia lawan melalui apa tadi? Melalui dekat kod lah, lawan dekat kod. Bila dia bawa hujah, apa dia bawa hujah? Kita dah ada undang-undang. Kenapa British masuk bawa undang-undang dia? Satu. Dan kita undang-undang Islam kita ni lebih subtle, lebih hebat, lebih teguh. Iaitulah kepada mereka yang membuka tanah, mereka berhak ke atas tu dan membayar cukai. Dia tak perlu dapat permission. Sebab ketika itulah. Tapi undang-undang pengemasan tu kemudian lah. Sebab itu Sayyidina Umar ni dia kemaskan kini tu. Dia dapat rampas harta. Tapi dia lebih baik balik kepada Baitul Mal. Maknanya pengemas kinian. Dan nak habis sikit lagi. Jadi Abdul Rahman Limbong ni orang yang mendapat tu. Jadi saya katakan orang kampung tu, dia buat apa berlawan? Orang bodoh pergi melawan British. Sebab itu bila Abdul Rahman Limbong ni mula-mula sekali British buat apa? British tarik lesen dia. Dia tak boleh nak praktis. Jadi peguam lah untuk orang kampung ni. Dia ni ditarik. Yang kita duk ada elok-elok jadi peguam, letak jawatan. Saya tak mau lagi menjadi peguam untuk mewakili dia. Dulu kata hebat sangat nak jadi peguam, tiba-tiba tarik diri ni apa pasal? Saya tak ada kata apa-apa lagi dah. Rahman Limbong ni kena tarik lesen, dia berhenti. Yang kita dah balik awal. Tak. Itu. Yang kedua, dia tangkap Abdul Rahman Limbong, hantar ke Mekah. Nampak British smart. Baguslah hantar ke Mekah. Bukan senang. Zaman-zaman Covid ni. Ada nak pergi ke Mekah. Hantar tunggu kita Mekah. Bagus. Orang kampung kata bagus hantar ke Mekah. Bagus. Dia tak tahu dia hantar ke Mekah tu, dia tak bagi mereka mempengaruhi. Sebab itu saya dapat cerita dari orang tua yang saya pergi semalam ni. Di kampung kawasan Pulau Tawar itu, British bagi amaran, kalau tidak dihalang
kebangkitan seorang yang dikatakan komunis ini, kalau tak dapat bunuh dia, dan yang membunuh tu adalah orang Melayu sendiri, kawan-kawan dia juga, British akan bom kawasan tu. Tapi benda ni tak ada dalam Samsul Yusof kena jumpa saya untuk buat filem baru. Maknanya apa? What's next? Selepas daripada Pulau Tawar Mak Kilau ni, jangan duk buat cerita pasal hak yang awang ke tak awang atau apa semua, siapa nak jadi hero tu. Buat cerita sejarah seterusnya. Maknanya kebangkitan itu diwarisi sehinggalah merdeka. Walaupun dari sudut pandangan orang kata aliran kiri, yang dulu-dululah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Telah berlalu umat-umat yang terdahulu. Apa yang mereka buat, mereka buat. Mereka akan dapat habuan daripada apa yang mereka buat. Dan kamu tidak akan ditanya dengan apa yang mereka buat. Itu adalah mereka. Allah akan tentukan siapa yang benar. Allah akan beri darjat. Sebab itulah penentang-penentang sebagai contoh macam Mak Kilau, nak tunjukkan bahawa darjat mereka ini hebat, yang Allah sebut berbetulan dengan ayat yang saya baca, Suratul Hadid ayat 10 ni. Darjat dia walaupun dia tidak jadi menteri, tak jadi apa benda, tetapi akhirnya bila dia mati, orang tunjuk galeri dia, orang tunjuk perjuangan ni. Darjat dia lebih tinggi daripada orang yang mendapat kemerdekaan melalui jalan perundingan. Walaupun kedua-duanya sama. Jangan kita kata tak sama. Sama. Dengan kita melihat kepada peristiwa masuk Islam di kota Mekah, dua-dua ni Tuhan Timur belaka. Tapi hak yang berjihad lebih-lebihnya siapa? Sebelum daripada merdeka ke selepas merdeka? Sebelum merdeka lah yang teruknya, yang terpaksa berbunuh, berkelahi apa semua. Ni ayat kerja jelas saya baca ni, ke tak jelas ke tuan-tuan? Betul lah. Kan? Tak jelas ni. Nampak? Jadi inilah benda-benda yang kita kena ambil ibrah daripada peristiwa sejarah kemerdekaan kita. Bagus kita buat kembali supaya kita ingat sejarah. Dan orang yang mengalami peristiwa sejarah ini, dia tak sama dengan kita yang membaca peristiwa sejarah. Bila saya interview orang itu, dia naik syekh tu, dia ingat. Dan ada beberapa kisah tu dia tak cerita. Yang ini adalah sumpah kami, dia tak cerita. Ada 4 perkara. Ceritalah sikit. Ini kami dah janji, kami takkan cerita. Sampai mati lah. Sebab itulah tak tahulah benda tu. Tapi saya boleh agak-agak. Tapi sebab bila dia menceritakan benda ni, dia akan menceritakan apa dia, kawan-kawan dia yang belot. Dia tak nak cerita. Sebab nak jaga aib. Sebab itulah Mak Kilau ni, falsafah dia apa? Mengamuk biar berpada, berundur biar berjaya. Mengamuk tu mengamuk lah. Tapi kita kena tengok juga, kalau membahayakan raja kita tangan Inggeris, raja kita terpaksa berperang dengan kita, buat apa? Derhaka. Cara-cara lain. Cara lain, dan cara lain ni banyak lagi untuk jatuhkan Inggeris. Sebab itu Tengku Abdul Rahman dia bagi kata 2 kepada Inggeris. Kalau kamu tak bagi kami merdeka, negara ini akan diambil oleh komunis. Kapitalis ataupun barat takut komunis, takut Cina, kan? Takut Rusia. Jadi atas pertimbangan itu, mereka terpaksa bagi. Walaupun kemerdekaan itu memanglah separuh masa. Sepatutnya kita kena jelas, British pun ada interest dia, dan benda-benda ini kena timbang tara lah. Cumanya bila kita dah lepas merdeka ni, negara tu milik kita. Jangan nak jadi bengong macam diperintah oleh British lagi. Buatlah undang-undang yang sebagaimana yang kita dapat buat dulu, yang sebelum kedatangan British dulu. Ini nak buat undang-undang rokok pun gegak gempita. Belum lagi masuk uduk macam-macam tu yang kita pakai dulu dalam Qanun Melaka, Qanun Kedah, Qanun Pahang. Semua tu telah tertulis. Dah ada. Kita ada satu sistem kita. Apa yang kita nak pergi bagi dekat orang? Orang nak masuk negara kita, tak ada masalah, masuklah. Dan memang Allah SWT suruh kita berkenal-kenal dengan setiap manusia. Ajak dia kepada Islam, beri dia penerangan baik-baik. Yang bukan Islam dia erti mereka merdeka. Tapi nak suruh dia itu menghayati kemerdekaan sebagaimana orang melalui proses kemerdekaan, susah payah, tak ada lah. Dan mereka bila masa saja boleh fikir negara lain. Sebab itu bukan kepentingan, sebab itu bukan yang menjadi keutamaan mereka. Tapi bagi mereka telah berada di sini, lahir di sini, saya rasa
hati mereka adalah kepada tanah air kita, sebab tanah air kita ni hebat tuan-tuan. Malaysia ni hebat. Tak, hebat Malaysia ni. Sebab itu orang kita ni agak malas sikit. The miss of Malay lazy, apa? Lazy Malay. Profesor Dr. Syed Hussein Al-Atas berkata Melayu ni bukanlah malas. Sebab Melayu ni duduk dalam satu alam yang menyebabkan dia jadi malas. Selesa lah complacent. Tak? Terutama hak pencen ni, tak selesa. Sana je tak ngabih ke pencen. Maaf tu aku orang pencen ni, ngabihkan duit. Kalau lama lagi hidup 10 tahun kita bayar di pencen. Elak je kan. Itu pun malas lagi sedekah. Komplit sebab benda tu semua ada. Sungai ada. Sawah. Kerja lah. Tapi semua tu senang. Tu hak tak atas padang pasir tu, kalau tak caravan, ada satu ketika kawasan wadi tu kering, pergi cari tempat lain pula, duduk kat situ. Kita ni duduk dekat sungai tu tuan-tuan. Pergi pagi-pagi tu dapat ikan. Saya ingat masa kecil-kecil. Tak. Datuk nenek aki saya ni apa semua pergi sungai sekejap je tengok jalan. Boleh buat makanan balik. Terlalu selesa dengan alam. Inilah kita kena hargai yang Allah bagi nikmat kepada kita. InsyaAllah tuan-tuan, saya minta maaf kalau ada perkara-perkara yang menyebabkan tuan-tuan rasa tak puas hati pada saya apa semua ni. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah jelas di dalam Al-Quran untuk meninggikan darjat mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah asas yang dipegang oleh pejuang-pejuang kemerdekaan, khususnya daripada kalangan ulama. Ada juga daripada kalangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan untuk bawa negara ini kepada ideologi yang tidak sama dengan Islam, yang tidak selari. Sebab itu kita kena berhati-hati untuk memanjangkan diskurs ataupun perbincangan kemerdekaan. Kita tengok di Indonesia, panjanglah pula ada 2 minit. Di mana dalam satu force gerakan kemerdekaan yang didirikan oleh syarikat Islam, berlaku pertemuan apabila masuknya ideologi lain. Hanson and Flip bawa masuk ideologi komunis, pecah gerakan Islam itu. Syarikat Islam itu menjadi 2. Disebut bagi mereka yang beraliran Marxis ataupun komunis, disebut sebagai syarikat Islam merah. Berlaku dah hari ini pada sebuah gerakan Islam yang di dalamnya kepala otaknya mereka nak menjadi liberal lah, nak jadi hak asasi manusia lah. Jom kita tengok balik Indonesia. Sedangkan syarikat Islam ni adalah syarikat yang mempengaruhi kebangkitan Abdul Rahman Limbong ni. Dia kalau tuan-tuan baca sejarah, orang Terengganu, sebab dia ni berada di perairan kan, mereka berlayar dengan kapal-kapal yang boleh memuatkan ratusan tan. Kapal Terengganu ni, kalau tuan-tuan tengok TV3 dulu, orang Terengganu di antara yang duduk buat kapal dekat Pulau Duyung tu kan, mereka boleh buat kapal besar Terengganu. Sebab tu mereka di Pulau Natuna tu orang cakap Terengganu. Yang duk kata laut Cina Selatan benarnya laut kita. Orang yang duduk kat pulau tu, tengah pulau tu, bukan orang Cina, orang Melayu, Terengganu. Sampai ke Mersing tu cakap Terengganu. Ada kepuk Mersing kan. Mereka kelautan, mereka ini berlayar sampai ke Riau tu. Sejarah dia ni. Dan terpengaruh dengan syarikat Islam, yang mana syarikat ini ditubuhkan untuk mengimbangi perdagangan yang dibawa oleh Belanda dan juga British. Sebab mereka datang dengan VOC, Syarikat India Timur British, Syarikat India Timur Belanda. Ingat tak? Hak belajar dulu tu. Ingat. Kalau tidak duduk lupa lah. Nampak? Nak imbangi ni, maka ulama-ulama menubuhkan syarikat Islam. Nak imbang perdagangan. Sebab itulah kes Natrah 1951-54 ke apa dulu kan, Cik Aminah ni menjadi ibu angkat kepada Natrah ini, sebab dia titipkan sebab bila Jepun datang, Jepun nak bunuh habis, kecuali orang Melayu jaga dia, sorok dia dan sebagainya, dia selamatkan. Siapa dia? Dia ni adalah seorang trader, peniaga yang sampai ke Singapura. Orang Terengganu tuan-tuan. Balik kepada syarikat Islam ni, dalam tu ada 3. Bila masuk pengaruh komunis, dia pecah. Yang diasaskan toke dia Haji Omar Said Cokroaminoto. Sebab itulah 3 orang tu berkumpul dalam rumah Syekh ini, Haji Omar Said ini, Soekarno, Semaun dan Kartosuwirjo. Seorang jadi nasionalis, seorang nak buat negara Islam,
seorang jadi komunis. Sejarah tuan. Jadi kita benar ke ideologi lain yang lain sangat? Kenapa? Mereka nak lawan Belanda, tapi kenapa gunakan ideologi komunis? Ini kita sambung bulan depan, kalau teringat lagi lah. Kalau tak teringat, kita masuk bab lain lah pula kan? Jadi kemerdekaan supaya kita bebas penyembahan sesama manusia ni. Sebab komunis ni sembah manusia. Kenapa sembah manusia? Sebab Tuhan telah mati. Dalam ideologi komunis, Tuhan tidak ada. Candu hanya. Agama ni adalah candu kepada manusia. Manusia sikit-sikit sat candu. Sikit-sikit mesti agama. Kalau tak ada agama, mereka lemah. Ini benda yang menghalang kemajuan. Itu mengikut ideologi komunis. Takkan nak pakai yang ni? Betul tak? Takkan nak pakai yang ni? Saya rasa itu sajalah. Tuan-tuan perangkat tangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.